Kita-Kita FM, suara dari tanah di bawah bayu. Memang terbaik dan sentiasa di hati. Dari gunung ke lautan, dari kota Belud sampai ke Kelabakan, inilah suara rakyat Sabah yang sejati. Pahang Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri Sabah ke-17 semakin terasa apabila dua blok politik utama yang mewakili komuniti Cina Sabah, iaitu Pakatan Harapan DAP, PHDAP dan Sabah Progressive Party SAP, kini telah memperkenalkan calon mereka. Jika semalam tular senarai calon DAP yang membariskan muka lama dan baharu seperti Chan Fung Hin di Tanjung Aru, Fung Jinze di Likas dan Vivian Wong di Elapura. Hari ini giliran SAP pula membuat pengumuman rasmi menampilkan 6 calon di 6 DUN utama. 6 calon rasmi SAP bagi PRU Sabah ialah Datuk Edward Dagul bagi Dun Limbahau, Datuk Japiro Suhaimin di Dun Kundasang, G. Tian Siong di Dun Luyang, Yong Yit Ji yang juga Naib Ketua Pemuda SAP dan seorang peguam di Dun Likas, Yvonne Yong Yit Fung selaku Ketua Mudanita SAP di Dun Segama, serta Henmei Liu, bekas pengetua sekolah di Dun Tanjung Papat. Presiden SAP, Datuk Seri Panglima Yong Tek Lee, menegaskan barisan ini melambangkan keseimbangan antara pengalaman dan pembaharuan, serta menzahirkan semangat untuk memperjuangkan autonomi Sabah dan memperkukuh suara rakyat Sabah di pentas politik. Ramai penganalisis membandingkan situasi ini dengan Sarawak di mana masyarakat Cina negeri itu beralih daripada DAP kepada PSB dan SUPP, memilih parti-parti tempatan yang mereka rasakan lebih memahami realiti negeri sendiri. Persoalannya kini, adakah Cina Sabah akan meniru langkah Cina Sarawak memperkukuh suara sendiri melalui platform tempatan atau kekal dengan DAP yang walaupun berasaskan Malaya masih memiliki pengaruh besar dan infrastruktur politik yang mantap? PRU Sabah kali ini bukan sekadar soal kerusi, tetapi soal identiti politik Sabah. Kawasan seperti Likas, Luyang dan Tanjung Papat kini boleh dianggap medan utama pertembungan ideologi. DAP melalui PH mewakili struktur nasional dan kestabilan dalam gabungan kerajaan pusat. SAPP menonjolkan suara tempatan dan perjuangan autonomi Sabah. Warisan menekankan semangat kenegerian dan penyatuan semua kaum Sabah. STAR membawa isu hak negeri dan pembangunan luar bandar. Manakala PKDM menampilkan barisan baharu yang agresif dengan sokongan KDMR. Jika berlaku pertandingan pelbagai penjuru di kawasan campuran seperti Likas dan Tanjung Papat, undi Cina dijangka berpecah 3 atau 4 hala, menjadikan keputusan amat sukar dijangka. Dalam kalangan masyarakat Cina Sabah sendiri, terdapat 2 arus fikiran utama. Golongan profesional dan bandar masih selesa dengan DAP kerana hubungan dengan kerajaan persekutuan dan akses pembangunan. Manakala golongan peniaga tempatan dan generasi muda semakin lantang mahu politik Sabah dikawal orang Sabah sendiri, menjadikan SAPP dan warisan sebagai alternatif yang lebih berjiwa tempatan. Bagi pemerhati politik, keputusan masyarakat Cina Sabah kali ini akan menentukan arah politik negeri untuk dekad akan datang. Sama ada menuju politik autonomi Sabah sepenuhnya atau terus berpaut pada jaringan nasional demi kestabilan dan sumber pusat. PRU 17 Sabah bukan sekadar medan perebutan kuasa antara parti. Ia menjadi ujian identiti dan arah masa depan politik Cina Sabah antara loyalti kepada Malaya atau kedaulatan Sabah, antara struktur nasional dan jiwa kenegerian. Dan seperti biasa, Sabah punya cara tersendiri menentukan nasibnya bukan mengikut arus, tetapi mencipta gelombangnya sendiri. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Sabah. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Terima kasih.